Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita sambung subtopik 11.4 pewarisan manusia. Tapi ini adalah 11.4 bahagian yang pertama. Sebab cikgu bahagikan kepada 3 bahagian. Okay. So ini adalah bahagian yang pertama. Okey, pewarisan manusia kita tengok dahulu. Terdapat 2 jenis kromosom ya. Terdapat 2 jenis kromosom dalam manusia iaitu autosom dan juga kromosom seks. Sel soma manusia mempunyai 44 autosom dan 2 kromosom seks. Kalau kamu masih ingatlah manusia mempunyai 46 kromosom, di mana 44 adalah autosom, 2 lagi adalah kromosom seks. So autosom ini ia berbeza dari segi saiz dan dari segi panjang. Okey, kita tengok perbezaan antara perbezaan jenis kromosom dalam manusia iaitu autosom dan kromosom seks. Autosom ada 44, kromosom X ada 2, iaitu kromosom X tu antara X dan Y. Okey. Kalau lelaki XY, kalau perempuan XX. Okey, dari segi ciri ya, autosom terdiri daripada inilah pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga 22. So dia ada 22 pasang kromosom lah untuk autosom. So, untuk kromosom seks, dia terdiri daripada pasangan kromosom yang ke-23. Kita tengok gambar sekejap lagi. Okay. Fungsi autosom adalah mengawal semua ciri sel soma. Sel soma bermaksud sel yang selain daripada sel pembiakan. Okay. Selain daripada sel pembiakan, semuanya dipanggil sebagai sel soma. Okay, kromosom seks pula ia mengandungi jin yang menentukan jenis jantina. Macam cikgu cakap tadi, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki XY, perempuan XX. Okay, contoh autosom adalah jenis kumpulan darah, ketinggian, warna kulit, kehadiran lesung pipit. Ada banyak ya autosom ini. Okay. Untuk kromosom seks, ia menentukan jantina lelaki ataupun perempuan. Okay. Kromosom seks bagi lelaki iaitu XY. Kromosom X adalah lebih panjang manakala kromosom Y adalah lebih pendek. Okay, yang warna merah ini, yang warna merah ini adalah kromosom X. Ini adalah kromosom Y. Kromosom Y hanya membawa jin yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Okey, bilangan dan struktur kromosom yang hadir dalam nukleus sel dikenali sebagai kariotik. Okey. Bilangan dan struktur kromosom yang terdapat dalam nukleus sel dikenali sebagai kariotik. Okay. Kromosom disusun secara berpasangan iaitu mengikut pasangan kromosom homolog berdasarkan saiz, kedudukan sentroma dan corak jalur pada kromosom. Gambar. Okey, yang ni. So, ini adalah kariotik manusia. Okay. Ingat lagi tadi kita ada 46 kromosom, betul? Di mana 22 adalah autosom dan satu pasang adalah kromosom seks. Dan kromosom seks ini, ingat lagi awal tadi kita cakap, kromosom X ini berada di kromosom yang ke-23. 1 hingga 22 adalah autosom. Okay. Ni tengok nombor 1 ni, 1 sehinggalah
1 sehinggalah 22 adalah autosom. Yang ke-23, so ini yang ke-23, ini adalah kromosom seks. Ingat, kromosom X lebih panjang daripada kromosom Y. So, ini adalah untuk kariotip lelaki. Macam mana nak bezakan kariotip lelaki dan kariotip perempuan adalah kita tengok pada kromosom seksnya. Kalau XY itu adalah lelaki, XX itu adalah perempuan. Okey? So, kita boleh bezalah kat sini 44 tambah XX. So, jadi 46 kan? So, 46 adalah jumlah kromosom, nilai kromosom yang normal untuk manusia. Kalau selain daripada 46, itu adalah tak normal lah. Maksud cikgu 44 tambah XX. 44 tambah XY. So, itu adalah normal untuk manusia. Okay. Dia ada kondisi, ada keadaan yang tidak normal yang kita akan tengok nanti. Perubahan bilangan kromosom ini boleh terjadi disebabkan oleh kegagalan. Disebabkan oleh kegagalan kromosom homolog berpisah semasa proses meiosis, iaitu semasa anafasa 1, atau kromatik kembar gagal terpisah semasa anafasa 2. Maksudnya, kalau berlaku kegagalan kromosom homolog berpisah semasa proses meiosis, itu yang akan menyebabkan bilangan kromosom berubah. Okay? Bila bilangan kromosom berubah, ia akan jadi keadaan yang abnormal untuk manusia. Okay, kalau dalam periksa, kamu kena jawab, kena state ya, homolog, kromosom homolog berpisah semasa anafasa 1. Kamu tak boleh jawab semasa meiosis lah, kena spesifik semasa anafasa 1 ataupun kromatik kembar gagal terpisah semasa anafasa 2. Okay. Kena spesifik fasa yang mana. Okay. Kejadian ini, peristiwa ini dipanggil sebagai tak disjungsi dan boleh berlaku kepada kromosom-kromosom tertentu. Okey, apabila tak disjungsi berlaku dalam manusia, tak disjungsi ni keadaan yang tak normal tadilah, dia tak membahagi dengan elok masa meiosis. Okey, berlaku dalam manusia, gamet sama ada sperma atau ovum boleh mempunyai bilangan kromosom yang kurang daripada 23 ataupun lebih daripada 23, iaitu 24. Apabila berlakunya keadaan gagal membahagi ini, keadaan abnormal ini, jadi kromosom yang terdapat pada sperma atau ovum tersebut boleh jadi kurang daripada 23. Okay, kalau kurang daripada 23, dia boleh jadi 22 lah, ataupun lebih dari 23, iaitu boleh jadi 24. So, ini adalah tak normal lah. Sebab di mana keadaan normal adalah 23. Ingat, normal 23 pasang kromosom ataupun 46 kromosom. 23 pasang kromosom. Okey. Maka apabila persenjawaan berlaku, zygot yang terhasil mungkin mempunyai 45 kromosom ataupun 47 kromosom. Okay, ingat kalau sperma dan ovum. Okay, dalam proses persenyawaan, seorang individu lelaki dan perempuan. Okay, kalau daripada ovum itu daripada sperma itu 23, ovum 23 kromosom, dia akan jadi normal lah 46. So, ini tak ada masalah. Ini adalah manusia yang normal 46 kromosom. Okay. Tapi katalah berlakunya tak disjungsi. Okay, bila berlaku tak disjungsi, lelaki ataupun yang bawa sperma, kalaulah
ianya berlaku disjungsi pada lelaki tersebut. Jadi, sperma yang dibawa mungkin mempunyai 22 kromosom, tak cukup satu. Manakala yang perempuan pula normal, contohnya ovumnya normal. So, dia akan bawa 23 kromosom. Jadi, bila berlaku persenyawaan dalam keadaan ini, ia akan menghasilkan zigot yang mempunyai 45 kromosom. Di mana 45 kromosom ini adalah abnormal lah. Jadi, kita akan tengok apa penyakit yang mempunyai 45 kromosom ini. Okey, mungkin boleh jadi juga yang sperma tadi membawa 24 kromosom itu lebih. So, bila membawa 24 kromosom, apa akan jadi? Zigot yang terhasil akan mempunyai 47 kromosom. Ini juga dikatakan abnormal. Adakah pada sperma sahaja? Tak. Dia boleh jadi pada sperma ataupun pada ovum. Boleh jadi pada lelaki atau pada perempuan lah abnormality ini. Okay. Contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh tak disjungsi kromosom ini termasuklah sindrom Down, sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. Okay, kita akan tengok 3 jenis penyakit genetik ini. Okey. Pertama, kita tengok dahulu karyotyp seorang lelaki dengan sindrom Down. Okey, jumlah kromosom ialah 47. Okey, ini untuk sindrom Down. Okey, untuk sindrom Down disebabkan oleh jumlah kromosomnya adalah 47. Ini soalan biasa bagi, dia akan bagi gambar karyotyp. Okey, kemudian dia minta kamu tentukan ini penyakit apa. So, dalam kes ini sedang sahaja kamu tengok bilangan kromosomnya. Kalau bilangan kromosomnya 47, okay, itu adalah sindrom Down. Okay. Nak tengok lelaki ke perempuan, tengok kat sinilah. Tengok dekat kromosom sex XY. Itu adalah lelaki. Okey, sindrom Down dekat mana lebihnya kromosom itu? Kita tengok pada pasangan kromosom yang ke-21. Okey, pasangan kromosom yang ke-21, kita boleh nampak ada 3 kromosom. Di mana lebih 1. Yang normal adalah setiap pasangan itu cuma ada 2 kromosom. Tapi pasangan kromosom ke-21, kita nampak ada 3. Jadi sudah tentulah ini adalah penyakit genetik sindrom Down. Okay. Sindrom Down ini juga dikenali sebagai trisomy 21. Di mana trisomy lah, tri maksudnya 3. So, dia ada 3 kromosom pada kromosom yang ke-21. Okay. Sindrom Down ini, yes, ia boleh berlaku pada lelaki, boleh juga berlaku pada perempuan. Okay. Ingat, senang saja nak cek ia adalah sindrom Down, tengok kromosom ke-21 ada 3. So, itu sindrom Down. Nak tentukan lelaki ke perempuan, tengok pasangan kromosom ke-23. XY itu lelaki. Kalau XX itu adalah perempuan. Okay. Penyakit genetik yang kedua adalah sindrom Turner. Kalau sindrom Down tadi 47 lebih kan? Sindrom Turner pula dia kurang. Dia kurang. So, sindrom Turner ini jumlah kromosomnya adalah 45 saja, iaitu 44 tambah X. Okay, kita akan buat tambah XO sebab yang kat sini dia tak ada kromosom. Yang dekat kromosom seks dia cuma ada 1. So, XO lah kita buat. Terdapat kekurangan satu kromosom X pada pasangan kromosom seks. Jantina individu bagi sindrom Turner adalah perempuan. Okay. Sindrom Turner adalah perempuan. Kalau kamu nampak kosong macam ni, okay,
Okay, nampak kosong macam ni, tak ada kromosom satu lagi. Maksudnya dekat kromosom seks dia tu cuma ada satu. So kita tahulah itu adalah sindrom Turner. Okay, sindrom Turner hanya pada perempuan. Sebab kita ingat perempuan ada kromosom X sahaja. Okay. Yang terakhir adalah sindrom Klinefelter. Karyotip bagi sindrom Klinefelter menunjukkan bilangan kromosom sebanyak 47, sama macam sindrom Down, tetapi kalau sindrom Down tadi kita tengok kromosom yang ke-21 kan? Okey, untuk Klinefelter kita tengok pada kromosom seksnya. Di mana kromosom seksnya mempunyai 3 kromosom iaitu X, X, Y. Okey. Terdapat tambahan satu kromosom X pada kromosom seks. Jantina individu bagi sindrom Klinefelter ini ialah lelaki sebab dia ada kedua-dua kromosom X dan juga Y. Tapi dia terlebih kromosom X. Walau bagaimanapun ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki yang mempunyai Klinefelter ini tidak berkembang. Itu ciri-ciri sekunder lah. Suara garau semua tu kan. So dia tidak berkembang. Okay. Tapi sedang sahaja kita tengok pada kromosom seksnya. Kalau ada 3 XXY, itu adalah Klinefelter. Okay. So kita tengok hari ini 3 penyakit genetik. Okay. 3 penyakit genetik iaitu sindrom Down, sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. So, kamu boleh bezakanlah antara ketiga-tiga penyakit genetik ini. So, ini untuk bahagian yang pertama. Kita akan sambung nanti untuk 11.4 bahagian kedua. Okay, sampai situ sahaja. Terima kasih.